Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini, pada malam Jumaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita berada dalam bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudahkan segala urusan-urusan kehidupan kita setiap hari, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih pada semua sahabat-sahabat, tuan-tuan, ibu-ibu yang bersama pada malam ini. Terima kasih yang tolong-tolong share. Terima kasih pada Bazid Aziz daripada Muar, Kak Zah daripada Ipoh, Kak Ruby yang lama menghilangkan diri mungkin sibuk kan, dengan tetamu yang datang beraya dan sebagainya. Alhamdulillah dapat kita bersama pada malam ini. Muhammad Zuhair Muhammad, terima kasih. Kak Jamaliyah Jaafar, Kak Sahaliza daripada Kangak Perlis, Cik Su, terima kasih. Tahun, Abang Razak Daud, lama juga tak masuk ni, mungkin lama tak komen aku, Alhamdulillah. Azimah Razman daripada Sungai Buaya, terima kasih banyak. Kak Mumtaz daripada Singapura, Kak Ramlah Sulong daripada Kuantan, Faizul Toke Santan kita daripada Kulim, terima kasih Fai. Muhammad Zuhair, Ustaz nampak kurang sihat. Bukan bukan kurang sihat. Suara tadi ada minum air batu sikit, tu yang jadi kokek sihat insya-Allah sihat. Suara tu je, dia punya volume dia tu. InsyaAllah kejap lagi kita tiup sikit, okey lah tu. Haslina Abdullah, terima kasih. Neni Rose, Kak Jamalia Rahmat. Tengok tu orang Australia tu, hari-hari orang datang beraya, dahsyat. Tengok kuih pun cicak pun ada. Terima kasih Kak Nirman Nasir daripada Singapura. Hujan lebat. Kami di sini di Malaysia ni
Tak tahulah, tadi saya tengah hari pagi tadilah lebat kan, pukul 10 lebih tu lebat, dan petang tadi saya balik daripada Pelabuhan Kelang. Saya tengok ada banjir dekat tol nak masuk bukan, nak exit keluar tol Bukit Jelutong, Shah Alam. Banjir kat tol tu, jalan jam tadi. Siti Aisyah, terima kasih. Abang Mat Yusof, ataupun nama glamour Mat Tapah daripada Seri Gombak. Suhana, terima kasih. Kak Zakia Osman daripada Pening. Kak Pening tang mana kak? Habak mai sikit, Pening tu belah mana tu? Abang Osman Ramli, Helwa Istiqamah daripada JB. Kak Rabiah binti Muhammad, terima kasih banyak. Masrudin Sakroni, Taiping, Alhamdulillah. Kak Mumtaz, Singapore is raining heavily. Hujan lebat no, Alhamdulillah. Kak Wan, terima kasih Kak Wan daripada USJ, dan Muhammad Nizam Ibrahim, terima kasih banyak semua. Teruskan share, teruskan komen, dan yang penting teruskan bersama saya sehinggalah tamat siaran kita pada malam ni. Kurang lebih setengah jam 40 minit lah, insya-Allah. Setakat mana kita dayakan, kita balun aja lah. Baik, sahabat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah pada malam ni saya nak sambung masih lagi perbincangan kita tentang martabat iman, dan kita dah bincangkan semalam petang, iaitu martabat yang pertama menyambung yang sebelum itu, iaitu martabat iman para alim ulama. Itu kita dah bincang. Baik, yang kedua kita nak tengok pada malam ni, ini dipanggil yang kedua, martabat iman orang-orang yang bertaklid. Martabat iman orang yang bertaklid. Apa dia? Iaitu keimanan dan makrifat mereka terhadap Allah Azza wa Jalla hanya dengan mendengar perkhabaran yang masyhur atau mengikut perkataan orang ramai tentang kewujudan Allah tanpa mengetahui dalil-dalil kewujudannya. Martabat iman mereka dianggap adalah martabat iman yang paling lemah, dan juga sangat sedikit nilai ketakwaannya, ketaatannya dan kecintaannya terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan mereka itu kebanyakannya, kata penulis kitab ini, adalah terdiri dari orang-orang awam. Ya, maksudnya ada iman yang levelnya ikut-ikut jenis taklid. Taklid ni makna ikut. Kalau bahasa kasar sikit, ikut secara membuta tuli. Tak tahu dalil, tak tahu apa ke benda, kan? Orang buat, dia pun buat. Kalau orang kata, pasal apa awak sembahyang? Pasal saya tengok mak ayah saya sembahyang, ustaz. Okey lah pada saya, okey lah tak, pasal dia semayang juga, walaupun dia tak tahu kenapa dia semayang, tapi still okey sebab dia semayang. Kalau orang kata, pasal apa awak tak semayang? Entah, sebab mak ayah saya pun tak semayang. Tu kan lagi teruk daripada yang mula-mula tadi, kan. Tapi kok mana pun kita tak naklah ada iman yang sedemikian. Tak tahu, jom pangkal cerita, orang buat, kita buat. Mujurlah yang kita tiru atau kita ikut-ikut itu. Kalau benda tu betul, kalau benda tu elok pada agama, orang kata never mind lah, okey lah. In case kalau benda tu tak elok, benda tu tak betul, kan dah jadi masalah besar kat situ. Kalau
pasal apa malam Jumaat baca Yasin? Entahlah ustaz, orang dulu baca, saya pun I follow katanya. Tak, saya ikut je. Boleh tahan kira lah juga kan, ikut benda baik boleh tahan kira. Tapi kita tak nak lah kita buat itu tanpa kita tahu dalil. Walaupun kita ni bukanlah kita kata level iman pertama, martabat iman ulama'. Yang ulama' ni siap keluarkan dalil, siap nampak semua benda, tengok apa pun teringat ke Allah kan. Itu level tinggi. Bukan maksud saya kita orang awam ni pun nak kena keluarkan dalil bagai. Tak. Maksudnya setidak-tidaknya kita upgrade lah. Kita upgradekan iman kita. Bila buat sesuatu kebaikan itu, at least kita tahulah. Pasal apa semayang? Semayang ni ustaz sebab perintah Allah. Sedap sikit jawapan tu kan. Pasal apa semayang? Entah ustaz, saya lahir tengok mak ayah semayang, saya pun semayang. Bolehlah juga sebab dia masih sembahyang. Cuma jawapan tu tak apa kemah lah. Macam kita lah, orang tanya pasal apa semayang? Sebab saya nak masuk syurga ustaz. Okey juga jawapan tu kata ulama', tapi itu jawapan biasa-biasa. Habis jawapan luar biasanya apa ustaz? Pasal apa pasal apa awak semayang? Pasal perintah Allah. Pasal saya nak dapat redha Allah. Pasal saya nak jadi hamba yang taat. Itu jawapan tu kira A lah. Tak, itu kira markah penuh. Pasal apa semayang? Sebab nak dapat pahala ustaz. Okey lah, tapi markah tak penuh. Dia gitu tak. Jadi sahabat sekalian, biar kita buat sesuatu, paling tidak tahu jalan cerita. Jangan main sembrono, jangan main bedal, jangan main belasah. Saya buat contoh macam ni. Sebab itu sahabat, pentingnya bila kita ada ilmu. Saya buat contoh. Mungkin tuan-tuan ibu-ibu tahu, mungkin tuan-tuan ibu-ibu tak tahu. Saya bagi andaian kemungkinan. Ada satu riwayat, dalam beberapa riwayat, tapi saya ambil satu riwayat, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah minum sambil berdiri. Okey. Bawa bertenang dulu. Adat kita orang Melayu, minum ni cantiknya duduk kan. Okey. Tapi salah tak minum berdiri? Sebenarnya tidak salah dari segi hukum agama. Sebab Rasulullah pernah buat. Yang Nabi buat itu menunjukkan tanda keharusan. Makna boleh minum berdiri. Tetapi disebabkan adat kita minum berdiri itu tak apa cantik. So kalau kita nak minum berdiri pun, biarlah situasi yang dia anggap memang terpaksa berdiri. Kita minumlah berdiri. Tapi kalau boleh lindung-lindung, itu lagi baik. Nyorok sikit. Dah pergi kedai mamak, ada kursi meja kan, yang kau minum berdiri tu pasal apa? Nampak tak ilmunya tu? Apasal minum berdiri kat kedai mamak, dekat KFC, kat McDonald? Contoh tak? Dah ada kursi meja, berdiri pula. Saya ikut sunnah Nabi. Kan nampak macam cerdik kan, tapi bila orang kata bodoh kan, kau marah. Nampak? Tu saya kata, ilmu kena tahu, kena belajar supaya kita tahu nak letak duduk tu di mana. Kita nak letakkan sesuatu keadaan, situasi tu di mana. Mana bukti Nabi minum diri ustaz? Pernah satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah satu rumah, saya tak ingat nama rumah sahabat tu. Nabi masuk rumah tu dan saya tak ingat rumah siapa.
Sebab sahabat ramai sangat kan, nama-nama pun macam-macam nama nak dihafal, banyak sangat. Jadi orang Arab ni, dia punya perangai dia, diorang suka simpan air dalam bekas kulit, macam kita panggil apa ya, bekas air lah, macam bekas air, tapi dia buat daripada kulit kambing. Masa Nabi pergi itu, orang Arab, tuan rumah tu, dia letakkan, digantung dekat dinding tau, dekat dinding. Alah, macam teko air tu lah, tapi dia buat daripada kulit kambing. Dia ada bentuk lah macam bulat, dalam tu dia buah air, ujung tu ada macam muncung kan, tempat sedut air. Jadi Nabi kata, ada air tak? Dia tunjuk lah, dia kata, ni ada Rasulullah, ni bekas air ni. Nabi pun pergi dekat tempat bekas air tu, dan Nabi masukkan mulut baginda yang mulia dekat muncung tempat air tu. Nabi minta gunting. Nabi kata, ada tak gunting sikit, aku nak gunting tempat kulit kambing bekas air tu lah, Nabi nak minum. Dia pun ambil, potong, dan Nabi letak mulut dia dekat tempat air tu, Nabi gogok, Nabi minum sambil berdiri. Itu makna ilmu tadi, situasinya, sebab benda tu tergantung tinggi, Nabi berdiri lah. Nampak? Dan Nabi nak ajar pada kita, jenuh aku nak angkat tangan macam ni, lenguh ketiak. Contoh tuan-tuan. Jadi maknanya apa? Saya nak sebut gini, ialah eloknya kita minum tu duduklah, nampak sopan santunnya. Tapi ada masa-masa terpaksa berdirilah kan. Umpamanya dekat pasar malam kan, kita beli air kat pasar ke mana, kursi tak ada, tapi kita lagi hebat, sambil berjalan minum, bukan berdiri lah, berjalan terus. Kan, maknanya saya nak cerita hukum. Bila ada ilmu, tahu letak duduknya di mana, barulah semuanya jalan dengan cantik. Ada faham adik manis? Kan. Alright, sekejap saya baca saya baca komen sekejap. Terima kasih Abang Razak Daud, hujan lebat di Kuantan. Gopeng clear, Ahmad Rasidi, Khairuddin Pontian clear, Kak Sabariah. Terima kasih Kak. Cik Su dapat lagi bersama kuliah Ustaz. Robiah binti Muhammad, salam Ustaz, saya dari Perak. Perak tang mana tu Kak Robiah? Cuk kabur sikit. Rozaimah Mustafa, Sri Manjung menonton. Lama ayat power. Adil Syam, Waalaikumsalam. Rabi'ah dan Syah, terima kasih banyak. Muhammad Syarif daripada Cerah Perdana, thank you. Terima kasih Cik Su. Langkapi sejahtera. Khabar baik. Kak Salamiah Abdul Ghani, Cik Hatiah Syafi'i, Assalamualaikum Ustaz, harapkan semua pengawal. Lama dia guna bahasa Iban dah, mentang-mentang lah semalam kan gelak-gelak ke Ustaz, tak erti nak royak kecak Kelantan tu. Dia keluar bahasa Iban terus. Amin, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih Eli Masni Mas'ud, Pahwan Pah, Amal Syamar. Terlambat sikit mang kau berdiri atas kursi Abang Harib, kita punya Tok Bilal bersuara 5 bintang kita insya-Allah. Arif Irhan, terima kasih. Pak Ya SD, Cik Su Kuantan clear, Semenyih clear. Kak Shima daripada Singapura, terima kasih banyak. 3 orang dah orang Singapura malam ni. Hamizah Sami, JB Hujan, jiran dengan Singapura lah. Ahmad Khalil, JB juga. Silibin clear. Siti Cute, 4 dah Singapura malam ni. Sharifah Marsidi Parker, jelas, thank you very much. Hamdan Abdul Khalil, Alhamdulillah. Nazri Kadir, Sungai Petani clear. Kak Saliza Agus, thank you very much. Kak Shima, thank you share. Abang Yusof, lambat pula lapor diri. Memang semua nak kena belaka ni. Mamak tak kasih duduk Ustaz PKP. Cantik. Tapi tempat saya boleh duduk, boleh makan, tapi dia memang jarak lah. Satu meja 2 orang. Darul Naim Abu Hadif, Assalamualaikum. Puasa 6 dah habis? Tak habis-habis tanya aku punya puasa 6 tu. Alah Naim ni, janganlah rahsia-rahsia. Tinggal sehari, esoklah insya-Allah. Doa-doakan saya yang iman lemah ni lambat habisnya. Esok last insya-Allah. Amin.
Nur Hayati Haji Ibrahim, terima kasih. Sal Hussein, lama Ustaz tak live. Lama ke saya tak live? Saya dah live sejak hari Sabtu. Ni dah hari Khamis kan. Mungkin Sal Hussein yang terlepas kot. Tapi tak adalah lama. Saya break itu hari lepas Ramadan tu, 1 Syawal, seminggu lah saya cuti. Lepas tu saya sambung balik. Kak Fatimah Jusoh, selamat Hari Raya Ustaz, lama tak tengok Koho Comel. Pula dah Koho Comel kat mana tu? Minum air zam-zam sambil berdiri, ya boleh, tak ada masalah kan. Minum air zam-zam berdiri tak ada hal punya kan. Arab memang berdiri je, dia tak ada duduknya. Daripada Batu Gajah, Sal Hussein, terima kasih banyak. Abdul Hamid Abdul Rahman, Rudina Zainuddin daripada UK Bistari, Perak di Simpang 4 Semanggoy. Kak Robiah, Simpang 4, alright. Kak Ngantepin tu, Bonda Hasmah, Assalamualaikum Ustaz, saya mengikuti pengajian Ustaz. Terima kasih Bonda, alhamdulillah. Belajar masa Iban pula, Arida Osman, thank you very much. Lewat sikit, kenapa bercampur-campur cakapnya? Siapa yang bercampur tu, saya ke siapa Kak Bonda? Biasalah kita berkuliah ni kena macam-macam dialek, campur-campur. Iban pun keluar malam ni lah. Jadi tak apa, kita raikan semua insya-Allah. Kelantan ada, Perak ada, Johor ada, Melaka ada, Singapura pun ada. Alright, balik cerita kita tadi. Teruskan share, teruskan bersama saya. Mana yang ada urusan ke apa, bismillah, dipersilakan, tak ada masalah. Baik, balik cerita kita tadi. Biar kita buat sesuatu, kita nak buat apa sahaja, orang kata kita buat tu based on ilmu. Biar kita tahulah. Dan nak tahu ni macam mana, kita belajar lah. Jangan main ikut-ikut orang, tak tahu apa ke benda. Tapi kalau yang dia mengikut tu benda yang baik, diiktiraf oleh agama, macam saya kata di awal tadilah, boleh tahan kira lah juga kan. Pasal apa baca Yasin malam Jumaat? Ini sejak perang Jepun Ustaz, lama dah orang baca Yasin malam Jumaat. Ustaz berani-berani nak mengubah katanya. Bila pula saya nak mengubahnya kan? Saya tanya je kenapa baca Yasin malam Jumaat, kan? Dia kata orang dulu buat. Okeylah, benda elok kan, tak ada masalah. Tuan-tuan nak baca Yasin pun okey, nak baca Kahfi pun okey, nak baca surah apa pun bacalah. Sebab semua itu daripada Al-Quran. Tapi sunnahnya ialah Al-Kahfi malam Jumaat atau pagi siang Jumaat. Itu Nabi sebut kan. Tak ada masalah. Nak selang-selang Kahfi, Yasin, Kahfi pun tak apa. Jadi sebab itu saya sebutkan tadi, ibu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat sekalian, pentingnya pada kita ni mesti ada ilmu supaya kita tahu, supaya kita sedar apa yang kita buat ni hakikatnya balik pada agama. Hakikatnya mesti balikkan pada Allah. Hakikatnya lagi tinggi kita mengaji, lagi banyak ilmu yang kita cedok, lagi banyak ilmu yang kita garap, yang kita ambil, sepatutnya menjadikan kita manusia yang lebih merendah diri, menjadikan kita manusia yang lebih tawaduk, yang lebih kenal diri, yang akan buang semua penyakit-penyakit hati yang dipanggil sifat mazmumah, sifat yang tercela, sombong, belagak, bangga diri, riak, takabur, rasa diri hebat, segala penyakit hati, dengki, khianat dan sebagainya. Patutnya sifat ni mesti hilang dalam dada kita bila makin hari kita lebih banyak menimba-nimba, mencari ilmu-ilmu pengetahuan agama, insya-Allah. Sebab itulah para sahabat sekalian, ilmu itu sangat memberi peranan dalam kehidupan kita. Sebab itu kita nak buat lagi cantik kalau kita tahu pasal apa kena puasa Ramadan ni. Pasal Allah yang arah, pasal
ini dalilnya, itu kemas lah. Kalau tak tahu dalil pun, kita boleh jawab dengan jawapan yang cantik, jawapan yang kemas, jawapan yang menandakan kita ada ilmu, bukan mengikut membuta tuli saja. Kan? Kadang ialah macam dulu-dulu kan. Dulu-dulu ni kita pun tak boleh nak salah juga orang dulu-dulu. Sebab ilmu agama kan pada zaman 60-an, 70-an dulu kan tak kuat masa itu kan. Kita tak boleh nak salah juga kan. Zaman tu zaman, jangan kata 60-an 70-an, awal 80-an pun nak cari orang perempuan yang bertudung pun saya rasa payah nak jumpa kan. 80-an, awal 80-an, tahun 81 saya darjah 1. Masa tu saya dah pernah cerita banyak kali lah, seluar pendek kan. Kalau tengok gambar standard 1 kita dulu, darjah 1, darjah 2, Allahu Akbar, rasa nak muntah darah menengoknya kan. Ngeri kan tengok semua pakai seluar atas lutut, yang perempuan skirt biru pendek kan, atas lutut sikit, kat parah lutut tu. Zaman itu dah. Jadi tuan-tuan, tak apalah, yang itu sudah berlalu. Hari ni pun orang dah banyak dah faham agama, alhamdulillah. Ustaz-ustaz pun hari-hari buat live agama, kuliah-kuliah online yang saya tengok merata-rata ustaz buat, ustazah buat, yang forum, cara forum, yang talk show yang 4 orang sekali harung, 4 orang sekali forum jalan, yang duduk satu baris bertiga pun sembang-sembang pun ramai orang tengok, yang kelas-kelas Quran pun berlambak-lambak. Allah, seronok tuan. PKP ni rupanya itulah hikmahnya tu kan. Maknanya kita tengok, yalah dah ustaz-ustaz dah tak boleh berceramah. Ustaz-ustaz ni pula jenis tak boleh nak duduk diam. Kalau tak bercakap 3 hari kan, macam biasa dah membawa kemurungan. Dia tak boleh bercakap, tak boleh pegang mic, tak boleh tahan dia, mesti nak bercakap juga kan. Dah nama ustaz, ustazah dah, asatizah, memang kerja dia bercakap 24 jam lah. Dia seronok kan. Padahal dari sudut ilmu, mungkin ilmu tuan-tuan lebih banyak daripada ilmu saya. Mungkin ilmu saya ni sikit je, ilmu tuan-tuan tu lebih hebat lagi. Tuan-tuan lebih tahu banyak benda kan. Tapi itulah pentingnya orang kata share, ingat mengingati, pesan memesan, supaya apa yang kita buat ni jangan tersasar. Kalau ikut tapi benda elok, okey, cantik, boleh tahan kira. Jangan yang kita ikut tu benda bid'ah pula kan. Pasal apa tak pergi ziarah kubur? Tak boleh ziarah kubur Ustaz. Dah ada pula pantang larang, mana pula diikutnya tak? Pelik-pelik kadang kita ni. Saya ada, tapi orang ni meninggal dah lah kan, di satu tempat lah tuan-tuan tu. Itu lagi hebat dia. Lagi hebat. Baik. Dia balik Mekah, balik haji. Tak. Dia balik haji, lepas balik haji tu dia tak pergi masjid tu. Dah balik Mekah, balik ke Malaysia, 40 hari tak pijak tanah. Pantang larang kok mana pula kan. Dia kata tak pergi haji, tak keluar dah. Pasal pahala dah menimbun masa sebulan lebih duduk di Mekah. Ada juga pahaman-pahaman jenis begitu tak. Waktu di Mekah Madinah 5 waktu pergi masjid. Tak, 5 waktu pergi masjid, pergi surau. Tak, tapi itulah, macam-macam lah manusia ni tak, macam-macam tuan-tuan. Terima kasih Arida Osman, Bonda, bercampur-campur, mengajuk tak ada kot. Mengajuk dialek kan. Orang Perak cakap Perak, orang Negeri Sembilan kan cakap Minangkabau, orang Kelantan kan kecek Kelantan tak. Malaysia kan meriah kan. Bak kata Kak Ruby tu tam macam tu. Asma Zuraida, syukur lewat masuk sikit, no problem.
Sal Hussein, kuliah santai Ustaz. Ya, kita santai-santai, tak ada hal punya. Norma Aman, Alhamdulillah. Terima kasih Kak Sharifah Marsidi. Baca dua-dua. Oh, yang tadi tu lah. Tak clear, tak puas nak dengar. Allahu Akbar. Minta maaf lah Bonda Asmah. Kan, kuliah saya memang macam ni lah. Kalau Bonda tak apa nak clear, itu saya tak boleh nak kata apa lah. Tapi apa pun saya terima kasih lah Bonda sudi singgah tak dengar-dengar kuliah saya. Yalah, kita nak memuaskan hati semua pihak kan. Agak mustahil sebenarnya. Baik, Soleha Kasnun, terima kasih banyak. Zi Azmi, Asma Zuraida, yes, baca je lah surah apa pun, tak ada masalah. Arif Fazila Arifin, terima kasih. Kak Jamaliah Jaafar, terima kasih. Puan Sabariah, terima kasih. Kak Jamaliah Jaafar, ada soalan. Apa soalannya tu? Izzat Idris, Kelang, sejuk. Muda lagi Ustaz, 81 lahir. Lahir 81, saya darjah 1. Abdul Hajib 81, dia kata 4. Maknanya otai lah tu, otai. Kak Mariah Chan, kuliah hari ni santai-santai tapi macam-macam dialek, tapi best dapat ilmu sebab Ustaz kasih tip kenapa kita baca Yasin. PKP orang Singapura pun beruntung dapat kita banyak program. Oh, Kak Mariah Chan Singapura juga no. Terima kasih Kak Mariah. Yalah, ilmu ni sebab dia banyak kan. Dia sangat luas sebenarnya. Jadi yalah, kadang-kadang poin besar saya tadi cerita pasal martabat iman ikut-ikut, taklid dia panggil lah. Tapi kita bawa poin-poin baca Yasin, minum berdiri lah apa. Dia ilmu kan. Dia tidak straight pada poin itu saja, tapi boleh orang kata dikembang-kembang kan, disebar-sebar. Tak apalah, terima kasih banyak. InsyaAllah. Terima kasih geng-geng Singapura malam ni. Saya tabik memang ramai malam ni. Yati Subari Taib, terima kasih banyak. Kak Maliha lewat sikit masuk, no problem. Kak Zakia Osman kan, kelas tajwid online memang banyak pagi-pagi dengan malam kurang sikit kot tu. Pagi subuh tu bersusun kuliah tajwid, macam-macam Baghdadi lah apa kan, segala tok nenek ada. Kerusi tak cukup. Apa lambat dia kata kursi tak cukup malam ni. Azmi Zaza, Alhamdulillah, terima kasih. Kak Kamariah Ali, Kak Aisyah Aziz, Ahmad Soleh, Pak Din lambat sikit. Helwa Istiqamah, susah juga sekarang, banyak yang bida'ah. Dulu okey, itulah tu kan. Dulu nampak macam clean, tapi yalah, dulu ni dia bida'ah cara dulu. Tak, dulu ni macam biawak kan. Bida'ah cara biawak melintah lah. Kalau tangkap gambar bertiga mati yang tengah kan. Dulu kalau main-main hantuk kepala, kena hantuk balik, kalau tidak mati. Yang tidak aja. Dulu tu cara bida'ah dulu. Yang sekarang ni cara bida'ah konon-kononnya cerdik pandai punya bida'ah tak. Itu tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh. Tak tahu apa yang boleh sebenarnya. Semua tak dibolehnya kan. Jadi tak usahlah kita memandai-mandai lebih pada Nabi pula. Sebab tu kena mengaji, kena belajar kan, biar kita reti. Macam saya kata di awal tadi lah, biar kita reti letak duduknya tu di mana. Okey, contoh gini tak. Okey, aku ni orang Islam. Ni kita tanya diri kita kan, sambil baring lagi malam kan, nak tidur tak, letak tangan atas dahi. Tak mau letak pun tak apa, suka hati tuan-tuan saja je. Nak bagi letak tu bagi rasa feel bagi rasa feel sikit tak. Letak tangan atas dahi, lepas tu kita fikir, ya Allah, aku ni syukurlah engkau jadi aku manusia. Lepas tu aku bersyukur pula engkau jadikan aku ni umat Muhammad yang banyak kelebihan. Lepas tu kita fikir, ya Allah, syukur pula
di kalangan umat Muhammad tu aku ni orang Islam. Kau campak hidayah Islam, ya Allah, aku terima kasih banyak. So bila kita muhasabah diri ni, sebenarnya dia akan merendahkan keegoan kita, merendahkan darjat darjat ego kita tu. Ya, manusia ni kadang dia rasa dia hebat, dia rasa dia lah mulia, dia rasa bangsa dia lah hebat. No, inna akramakum indallahi attaqakum. Kan Allah sebut dalam Quran, sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang paling tinggi ketakwaannya. Allah tidak menilai dengan bangsa. Tak usah bangga dengan bangsa sangat, kan? Apa erti kita bangsa Melayu nak hebat-hebat kalau iman tak ada dalam dada? Apa ertinya? Tak ada apa. Kalau nak kira bangsa hebat, bangsa Arab lagi hebat. Pasal Nabi banyak daripada keturunan Arab dan bangsa Yahudi, Bani Israel. Ada Nabi bangsa Melayu ada? Tak ada, tuan-tuan, kan? Ini kalau kita nak main sembang bab bangsa lah. Jadi tak usah sekarang ni kita muhasabah balik. Aku ni jadi manusia, ya Allah, terima kasih banyak Engkau anugerahkan pula aku ni umat Nabi Muhammad, betul Kau bagi pula Islam. Tapi ya Allah, aku ni kuat sangat melawan Kau, ya Allah, Kau ampunlah dosa aku, ya Allah, ke depan ni aku nak baiki balik. Kan cantik kalau macam tu, kan? Daripada kita rasa hebat tak tentu arah, kan? Lepas tu perintah Allah pula kita langgar. Itu yang tak apa nak comel. Jadi sebab itulah sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebab itu saya kata tadi, pentingnya ilmu tadi, supaya kita tahu membeza. Oh, ni betul sunnah Nabi, oh ni bukan, ini elok dibuat, oh ini tinggal, oh yang ini tak usah buat. Kan comel. Sebab ilmu tu yang mendidik dan memberitahu kepada kita melalui ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita biasa dengar dah cerita Sayyidina Ali bin Abi Talib, menantu Nabi, kan? Sayyidina Ali ni bila orang tanya dia, wahai Ali, kalau ilmu dengan harta, mana yang kau lebih prefer, kau lebih suka nak ambil antara ilmu dan harta? Kalau diberi ilmu, diberi harta, kau nak ambil yang mana? Sayyidina Ali jawab, kalau kau tanya aku beribu kali pun soalan itu, tetap jawapannya sama, aku mesti ambil ilmu daripada harta. Lalu orang tanya Sayyidina Ali, pasal apa kamu ambil ilmu? Antaranya Sayyidina Ali jawab, antaranya Sayyidina Ali kata, ilmu bila aku guna dia makin bertambah, harta aku guna dia makin sikit. Kan, saya ada harta 1 juta lah contoh, amin kan kan, contoh, walaupun tak ada lagi, contoh saya ada RM1 juta, saya faraid pada tuan-tuan yang 130 orang yang tengah menonton ni, saya bagi seorang 1,000 lah. Daripada 1 juta yang saya ada, saya bagi seorang 1,000. Contoh, maknanya 1 juta tadi akan berkurangan, mungkin tinggal 500,000 lah. Pasal harta bila guna dia habis. Tapi Sayyidina Ali kata, ilmu aku guna dia makin bertambah. Saya ada sedikit ilmu, saya guna, saya share. Ilmu saya habis tak? InsyaAllah dekat saya tak habis, ada lagi. Setakat saya ingat, ilmu tu ada lagi kat saya. Tapi bertambah pula pada tuan-tuan ibu-ibu yang menonton malam ni, walaupun mungkin ada yang tak apa faham bahasa saya minta maaf lah, no? Slang-slang tu kadang-kadang mengganggu jiwa tuan-tuan dan ibu-ibu sekalian. Saya minta ampun, itu kelemahan saya lah, kan? Itu saya minta maaf. Tapi nak sebutnya ialah bila saya share, saya guna ilmu dia makin tambah. Itu yang Sayyidina Ali kata, aku tetap ambil ilmu punya. Yang kedua, kata Ali, ilmu ni dia jaga aku, harta aku kena jaga dia. Nampak tak beza dia tu? Harta kita jaga dia. Kita ada kereta, itu harta kan, kita kena jaga kereta tu, aircon dia, tayar dia, angin dia, apa semua kan, body dia jaga. Kita ada rumah,
jaga rumah. Kita ada handphone, kita kena jaga handphone ni baik-baik. Itu maksud. Tapi ilmu dia jaga kita, harta kita kena jaga dia. Nampak? Sebab tu pentingnya ilmu, sebab dia jaga kita. Kita keluar masjid nak ambil selipar orang, ilmu kata, Abang Haji tak boleh, ni bukan selipar awak ni kamu ambil balik ni mencuri ni. Ilmu terjaga kita kan, tak jadi sarung balik kaki ayam, pasal ilmu jaga kita. Nampak? Jadi sebab itulah sahabat sekalian, saya tak pernah pun memaksa tuan-tuan, ibu-ibu mengaji dengan saya tiap-tiap malam, tak ada. Saya hanya promosi sekuliah saya setiap malam. Tapi saya tak pernah pun paksa tuan-tuan, ibu-ibu mesti dengar kuliah saya setiap malam, tak ada. Sukati tuan-tuan lah. Tuan-tuan nak dengar kuliah saya pun okey, tak mau dengar pun tak apa. Nak dengar kuliah ustaz lain pun bismillah. Nak dengar majlis mengaji tajwid ke, bismillah. Nak dengar forum ke, jalan. Nak dengar orang berniaga menjual barang ke, pergilah. Dah tak siapa nak melarang dia, tak siapa nak maksa dan melarang. Bismillah. Masing-masing dah besar kan. Jadi sebab itu saya nak sebutnya ialah pastikan ilmu-ilmu yang kita mengaji ni dah kena mengaji elok-elok. Cuba tengok ni lah. Okey. Kak Sabariah kata 81 akak dah join post. 81 akak dah kerja kat post tahun keempat. Alamak, memang otai kan. Sebab tu dah pencen kan. Kak Sabariah dah pencen. Saya 81 beringus lagi kak kan. 81 kita kecil baru darjah 1, mesti comel kan. Darjah 1 masa tu rambut belah tepi. Jangan main-main. Perasan. Asma Zuraida, esok rakyat negeri Kelantan start solat Jumaat Ustaz selama 40 orang. Alhamdulillah. Step by step lah kan. Sebab ini bidang kuasa kerajaan negeri. Macam Selangor tak benarkan, itu hak Sultan Selangor. Sultan Kelantan mungkin dia memikir sebab belah sana kes tak banyak. Nampak tak? Sebab tu saya pernah bincang 2-3 hari lepas benda ni kan. Kita jangan nak mengamuk kita pula jadi mufti, tak payah. Mereka semua dah bincang, dah tengok Kelantan dia boleh open sebab kes tak banyak. Lembah Kelang, terutama Selangor yang saya duduk sekarang ni, jangan buat pasal. Hari ni je 200 lebih kes kan. Daripada 2 digit naik 200 lebih terus hari ni. Saya banyak kes warga luar lah. Jadi tu. Tapi maknanya itu atas bidang kuasa masing-masing. Kan, bidang kuasa negeri masing-masing. Itu maksud dia. Nak berdiri atas kursi was patah kursi. Allah, macam-macam lah korang. Orang Ipoh memang suka macam ni nak kena orang Ipoh ni. Asmahan Muhammad Muhammad itu. Terima kasih Mas Maliha Omar, terima kasih Sabaria yang tolong amin kat Mumtaz semua. Terima kasih banyak. Sejuta kan, amin sejuta kan. 4 kali amin makna 4 juta. Kak Jamalia, terima kasih. Kak Jamilah, kalau ambil harta tanpa ilmu, habislah harta tu. Betul kan, kita ada harta tapi ilmu mengurus harta tak ada. Lingkup wal ghuyub kan, sekelip mata habis. So, saya cakap besar, harta ni orang kata macam air tak, duit macam air. Dia cepat je mengalir tu. Terima kasih Din. Kak Sabaria, Kak Zakia Osman, Cik Su, Khalil, bawa tenang. Ya, bawa tenang dia. Cik Milah, ilmu yang jaga kita. Terima kasih. Betul tu Ustaz, ilmu jaga kita, harta kita kena jaga. Kan? Terima kasih Kak Maliha, Kak Saliza, Kak Maria Chan daripada Singapura tadi lah. Terima kasih. Cik Jamilah, minta maaf tuan-tuan, Jamilah Buasan ni kawan sekolah. Saya panggil Cik Jamilah, sebenarnya dia dah kahwin, anak pun ramai kan, rider lagi. Tengok semalam apa, kau pergi baraan kan, naik motor. Ingat aku tak tahu. Asal jaga syariat, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Ada itu
bila ada ilmu, okey, ni boleh kena buat, oh ni tak apa sunat, oh ni makruh, ini harus, ini elok tinggal, yang ni mesti kena. Barulah hidup kita macam gini nak, baru cantik. Sebab itu saya kata tadi, saya ucap terima kasih pada muslimin muslimat yang menyokong audio kuliah, yang menyokong apa-apa page yang mencanangkan ilmu-ilmu agama, perkongsian bermanfaat, kan. Tak apalah, kita cedok-cedok lah ilmu semasa PKP ni. Besok petang pukul 3 PM kita akan buat announcement, kan, pasal katanya pasal package rangsangan ekonomi. Tapi saya rasa mungkin dia akan sebut PKP bersambung ke tidak, kan. Wallahualam. Tak apalah, yang tu kita tunggu je lah, bawa tenang dulu. Apa pun kita redha je lah, kan. Bersambung pun anggukkan aja, kalau dah tak ada pun bismillah, tawakal je lah, insyaAllah. Saya percaya orang Malaysia, orang Singapura, semua-semua ni orang yang hebat-hebat belaka tak, insyaAllah. Baik, dekat dah pukul 9 dah ni. Last sekali tuan, last sekali kesimpulan. Macam ya kan, tahu dah habis lah. Okey last sekali sahabat sekalian. Pertama, saya ulang sekali lagi, jangan tinggal majlis ilmu. Jangan tinggal majlis ilmu. Jangan tinggal majlis ilmu, walau apa cara sekalipun. Tak kira lah, dalam kereta, cara dalam kereta, di rumah, cara di rumah, surau masjid, cara surau masjid, dalam musafir, cara musafir. Apa saja ruang yang kita ada jalan nak menimba ilmu, ambil. Jangan besok dah mati masuk kubur baru tengyang-nyang, baru menyesal, ya Allah, rugi aku duduk di Malaysia dulu, di Singapura dulu, Indonesia, Brunei, aku tak pernah dengar ceramah ustaz pun seorang, baru aku tak kenal. Jangan tuan-tuan, menyesal tak sudah besok. Hari ni mungkin orang pesenda kau ustaz, kan, orang hina ustaz, kan. Saya pun pernah kena juga benda-benda macam tu, tapi kita tak malas lah nak ambil pot, kan. Pasal saya fikir gini je, orang hina aku pun, aku bukan hebat mana pun, orang nak hina lantak dia lah, kan. Orang tak suka kuliah saya pun, saya tak ambil pot lah tuan-tuan. Saya tak kisah sebenarnya, sebab Nabi pun orang hina, kan. Abu Jahal tak kata apa kat Nabi. Setakat saya ustaz yang bukan bertaraf Nabi ni pun, apa yang kita nak rasa hebat sangat tak? Saya tak ada hal tuan-tuan sebenarnya, kan. Tuan-tuan dengar kuliah saya Alhamdulillah. Tuan-tuan tak dengar pun, saya tak ada apa masalah. Tuan-tuan dengarlah kuliah ustaz lain yang tuan-tuan rasa lebih sedap, lebih senang tuan-tuan nak faham, lebih menyentuh hati, bismillah, jalan tuan-tuan. Saya tak ada masalah apa-apa pun, tak. Sebab pada saya kerja dakwah tu jalan, kita cakap je, orang dengar tak dengar itu bukan urusan saya. Yang 100 lebih yang dengar, yang share malam ni, kan, Allah yang gerakkan hati tuan-tuan, hati ibu-ibu nak share, nak menonton, nak stay dengan saya sampai hampir sejam ni. Allah yang izin. Bukan sebab ustaz ni pandai berceramah, pandai buat kelakar ke apa, dah tuan-tuan. Itu sebab musabab saja, dah. Itu skill ceramah saja. Kalau kita penceramah hebat, kalau Allah tak hantar orang datang dengar pun, tak ada apa juga kita pun, kan. Jadi kita tak usah ambil pot sangat benda tu. Ambil pot, bahasa tahun 80-an, kan. Yang penting nombor 1, mengaji. Nabi naik unta, Nabi bawa unta tu. Belakang Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas duduk belakang Nabi, umur dia 6-7 tahun, dia peluk Nabi naik unta. Sambil naik unta berayun-rayun gitu, kan. Unta kan jalan lengang-lenggok, kan. Nabi baca hadis dekat Ibnu Abbas. Maksudnya apa? Nak musafir pun, atas kenderaan pun ilmu Nabi sebar. Maksud saya ialah, berbekalkan kefahaman itu, kita carilah ilmu apa cara sekalipun. Tengah musafir, cara musafir. Dalam kereta, dengar radio yang ada rancangan agama ke, nak dengar lagu, dengarlah sesekali, apa ada masalahnya tak? Jangan sampai lalai sudah. Kadang halwa telinga, kan, memang macam tu. Dengar-dengar lagu raya sikit, nostalgia, apa ada hal, kan.
Jangan sampai dengar lagu raya 3 hari 3 malam tak semayang, itu ya jadi hantu raya penyudah. Tahu-tahu dah mati, keluar mayat balik kan. Dah menjelma tepi pintu belakang rumah kan, hantu Kak Limah balik rumah sudahnya. Itu bukanlah. Jadi itu fitrah manusia tak, dia halwa telinga tu. Saya bukanlah nak melalui perasaan ke apa, tidak lah. Cuma nak bagi tahu ilmu tu jangan tinggal, majlis ilmu tu kena ambil, ya. Dan yang kedua, sahabat sekalian, yang kedua, Allahu Akbar, harta banyak lagi kedekut, ilmu lagi banyak lagi tinggi martabat. Yati Subari, betul juga tu kan. Setengah orang harta lagi banyak lagi bakhil dia, kan. Tapi ilmu lagi banyak lagi dia meninggikan darjat. Terima kasih Kak Samsia Jusoh, Ucu Anis, Asma Zuraida, terima kasih Yati Subari, Abang Ismaidin, Kak Maliha. Saya kira tahun lahir saya 1974 ya Ustaz, katanya. Iyalah tahun 74. Nak tarikh dia terus. Boleh siap hadiah. Lambat lagi bulan 8 esok. Nanti bulan 8 kita beritahu nah. Azimah Razman, jangan tinggal majlis ilmu. Betul, apa cara sekalipun. Tohun, terima kasih. Yati Subari, Pak Ya, Mimi, Mimi, terima kasih ya Allah kerana bagi saya mendengar ceramah Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kak Zahzan, lah nak habis dah ke? Ya Kak, saya start pukul 8 Kak, pukul 8 every night, pukul 8 malam, every day, every night pukul 8 lah, lepas maghrib kan, lebih kurang lah pukul 8. Jadi kalau Kak masuk 8.58 memang nak habis dah lah. Kan, jangan marah Kak, bergurau. Terima kasih Kak Shima daripada Singapura. Kak Samsia, terima kasih. Amal Syamar, sedap Ustaz Rahim lah, memang pandai nak jat aku tu. Pandai ni Amal, budak Sibin. Tak maaf tu, gurau budak Silibin. Ipoh mari punya, Tara sombong. Kak Jamalia Rahmat, terima kasih. Syarul Effendi, aku macam kenal lah nama ni, Syarul Effendi ni. Abang Syarul Effendi yang macam kita jumpa ke dekat office tadi ni. Kau nak kena ni, esok siap. Raja Roziah, terima kasih banyak. Asma Zuraida, tengok pandai pula dia, suruh berdiri atas kursi pula lah. Dia jadi ketua kelas ni, Pak Raya ni, Asma ni. Kak Mariah Chan, jangan tinggal majlis ilmu, jangan pilih siapa yang berceramah, tapi dengar apa ilmu yang disampaikan. Betul Kak, terima kasih banyak. Kan, yalah, tapi macam saya kata tadi kan, manusia ni dia banyak pilihan. Ada orang berkenan Ustaz A, dia ikut je Ustaz A tu, tak ada masalah lah, selagi okey ikutlah. Ada orang berkenan Ustaz B, ada yang berkenan Ustaz C, ada orang biasa-biasa je, semua dibalurnya sekali kan. Janji ilmu dapat. Masing-masing pilihan di tangan masing-masing. Tapi yang penting ilmu itulah kita ambil kan. Yang tu yang paling penting. Terima kasih Rosiah Maksum, Haslina, niat mendengar kerana Allah. Terima kasih banyak. Kak Maria Chin, hantu raya. Maria Chan, kat Singapura ada hantu raya. Allahu Akbar. Ucu Anis, tak berani nak report masuk lambat ni. Pandai Ucu Anis ni. Terima kasih langkapi, I support Ustaz. Dia Kak Maliha Omar, saya baru tahu 1976 junior Ustaz Kak Sami. Alamak, ni macam jejak kasih ni Kak. Siapa yang junior tu? Saya Sami ni Sekolah Agama Menengah Rawang 1987 sampai 91, Form 1 sampai Form 5. Okay. Tak apa, nanti kita jejak kasih insya-Allah. Syarul Effendi, sambil tengok berita boleh layan kuliah terbaik. Thank you bro. Besok
TI satu ikat tepi punya. Kenapa suara tu Ustaz? Kenapa abang Josh Al-Amin, Abang Hakim, kenapa Abang Hakim? Ada tak kena ke dengan suara saya? Ada tak kena? Amar memang budak. Okey, budak Silibin saya panggil. Allahu Akbar. Kak Ruby, ceramah Ustaz ni santai, bukan jenis jeka-jeka atau ceramah menakut-nakutkan orang. Kak, ceramah ni ada masa kena jerkah juga kan, tapi tak boleh lah jerkah 24 jam kan, lari orang nanti kan. Ceramah menakutkan orang katanya, macam-macam. Cik Su, Ma sama dengan anak Mama Su yang duduk KL tahun 76. Sudah berjangkit-jangkit pula ni, jak kasih ni. Tak apa, kita buat grup nanti. Kita sembang-sembang. Ilmu yang ikhlas di hati, tempat jatuhnya di hati, insya-Allah berkat. Lain sikit Abang Hakim, ni mic baru kot. Saya lupa nak beritahu, tapi saya tak tahulah Abang Hakim dah tahu ke belum. Sebab first day saya kuliah itu hari, Abang Hakim salah seorang yang infak kan untuk beli mic. Ada 2 orang, Abang Hakim seorang, ada seorang lagi perempuan. Jadi saya dapat mic ni, saya dah cerita dah itu hari, ada orang sponsor pula. Ada orang sponsor pula. Jadi mic ni saya tak bayar, dah ada orang bayar, saya tak tahu siapa. Saya ambil dekat Ustaz Abu Jihad, Ustaz Syahrizan, abang Ustaz Abu Jihad. Bila saya nak bayar, dia kata Ustaz ada orang sponsor. Jadi saya minta izin, duit abang tu, duit yang abang masuk untuk mic dengan ada seorang lagi muslimat, saya akan bayar pula mic satu lagi, mic juga, jangan risau, mikrofon juga, kepada Ustaz Ghazali Omar. Saya dah minta Ustaz yang uruskan mic tu tolong post ke Kuala Selangor. Cuma saya dah minta nombor akaun Ustaz tu, saya nak bayar, dia tak bagi-bagi. Tu pun aku dah risau juga ni. Sekejap dia kata free pula kan. Kita sponsor Ustaz lain pula, jangan risau. Yang penting pahala mic tu berjalan. Kan, pahala mic tu berjalan, insya-Allah. Terima kasih Abang Hakim. Abang Hakim tu, terima kasih Abang Hakim. Hakim kan? Nama glamour Josh Al-Amin. Terima kasih Cik Su. Nangkapi sejahtera TI getah biru ke merah. Asma Zuraida, terima kasih. Okey Abang Hakim, terbaik. Okey Asma Zuraida, tepuk-tepuk tangan nak suruh Ustaz berhenti buat gaya kan. Okey, terima kasih banyak. Satu je 3 pengumuman. Ni last. Pertama, malam besok insya-Allah macam biasa. Kalau ada perubahan saya akan beritahu lah, tapi so far macam biasa lepas maghrib. Yang kedua, siapa nak infak, teruskan infak kepada audio kuliah, akaun tertera di bawah pun boleh. Nak infak melalui saya untuk wakaf van, wakaf kitab masih kita buka sepanjang tahun, boleh PM saya dekat pin yang saya letak di bawah tu, nombor telefon saya. Dan di bawah tu juga ada link apa dipanggil, link grup Telegram lah. Siapa nak join boleh join, tidak ada paksaan ya. Jangan kata saya paksa pula. Siapa nak join sila, tak mau join tak apa, no hal bro, tak ada hal punya. Okey. Dan yang ketiga, ya Kak Maliha, ramai orang sponsor sebenarnya kan, tapi yang saya paling syahdu sikit semalam ada seorang ustaz, saya tak boleh sebut lah nama ustaz tu, kena marah saya. Dia messenger saya semalam, dia di PM kat Facebook lah, Assalamualaikum Ustaz Rahim, minta nombor akaun katanya. Saya nak bagi duit sikit, minta personal account. Saya pun tak apalah Ustaz, tak payahlah. Tak apa Ustaz, bagi je. Saya pun bagilah kan. Lepas tu dia back in. Pada saya banyak jugalah dia bagi tu kan, dalam 300.5 macam tu. Saya kata Ustaz banyak ni Ustaz. Tak apa Ustaz, saya pernah duduk dengar kuliah Ustaz, jadi anak murid Ustaz. Padahal dia lebih berumur daripada saya, dia dah bercucu lah. Kan, dia kata dia pernah dengar kuliah saya masa dia bekerja dulu.
Allahu Akbar. Dia kata sumbangan pada guru, dia kata Allah. Kita pun dengar macam terharu lah juga kan. Maknanya ialah ini semua kerja Allah Ta'ala, rezeki Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan nak infak, boleh infak lah kepada audio kuliah, atau yang nak saya urus boleh PM tepi lah kat nombor saya di bawah. Dan yang ketiga, last iklan untuk malam ni, jangan lupa malam besok pula dah, besok 13 Syawal, hari Sabtu 14, hari Ahad 15. 13, 14, 15 setiap bulan Islam dipanggil hari-hari putih, sunat kita puasa. Saya ulang balik, sunat kita puasa, namanya puasa hari-hari putih. Sebab apa nama dia hari putih? Sebab 3 hari itulah bermula malam besok, bulan tu dia cantik lah, dia mengambang penuh. Itu dia panggil hari putih tu kan. Dan ada hadis yang Nabi menggalakkan kita puasa 3 hari dalam sebulan, dan ulama sebut 3 hari itu hari putih. Tapi ingat, hukumnya sunat saja. Jadi saya nak menyeru diri saya pun belum tentu kat ni, tapi saya menyeru lah, siapa yang ada kemampuan, yang sihat tubuh badan, besok Jumaat, Sabtu dan Ahad straight kita balun 3 hari saja. Aku puasa sunat Syawal pun boleh, saja aku puasa ganti pun boleh, saja aku puasa sunat hari putih pun cantik, kerana Allah Ta'ala. Kalau mampu, Ustaz, hari Sabtu saya ada orang jemput pula makan sate, jalan on sate, jangan, tak ada hal punya. Kalau mampu, jangan kelang kabut no. Kalau mampu, tak larat tak payah puasa, sibuk tak payah puasa, saya ada musafir Ustaz, tak payah puasa. Tapi kalau nak puasa juga, bismillah, saya mengingatkan sahaja, insya-Allah. Beres. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Rezeki Ustaz, ya rezeki saya pun tak sangka kat sebenarnya. Tapi yalah, selain ustaz tu sebenarnya ramai juga yang bagi kan, termasuklah tuan-tuan yang menonton ni, saya tak sebut nama je. Terima kasih banyak. Ada yang bagi duit raya lah, apa kan, macam-macam lah. Tapi saya hargai lah semua tu. Terima kasih tuan-tuan. Betul Kak Ruby, besok puasa sunat hari putih, Jumaat, Sabtu, Ahad, insya-Allah. Yang mampu lah ya, yang tak mampu silakan tekan darah, nasi lemak 4 pinggan, bismillah. Bukan perli ni, cakap betul punya ni kan. Tak mampu tak payah puasa lah, sunat saja ya. Yaumul abyad, ataupun yaumil bid, dia panggil bid tu putih lah, abyad putih. Baik, itu saja. Terima kasih. InsyaAllah panjang umur. Kita jumpa malam besok. Kalau tak ada apa-apa perubahan, malam besok pukul 8 insyaAllah. 8.5 minit macam tu lah kan. Sebab kadang terlewat sikit kan. Tak apalah, maklumlah benda tu insyaAllah. Terima kasih. Sekali lagi saya ucap terima kasih pada semua yang menonton, yang share, yang komen, yang bagi pandangan, yang bagi teguran, yang menghargai, yang menyapot, yang support kan, daripada Malaysia, Singapura pun ramai malam ni. Thank you very much orang-orang Singaporean kita, thank you very much. Orang Brunei, orang Indonesia juga ada, terima kasih banyak ya. Saya hargai semua itu, masa-masa yang tuan-tuan korbankan 1 jam ni dengar kuliah saya. 1 jam 10 minit. Okey, kita berhenti dulu. Terima kasih. Kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita jumpa malam esok. Terima kasih sekali lagi pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.